Satu faktor yang menyebabkan kita katakan bagaimana kerajaan Osmania itu jatuh. Itu di antara penyebabnya bila ada di Young Turks ni. Ya. Sedangkan Sultan Abdul Hamid menghantar mereka untuk belajar, merisik cara belajar di sana. Dan itu juga gerakan pan-Islamisme di zaman Sultan Abdul Hamid. Memang pada awalnya adalah untuk menggabungkan idea-idea pembangunan di negara Islam, tapi digunakan oleh setengah reformis hingga akhirnya betul dibawa untuk menentang balik Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi ini satu benda yang perlu kita lihat sejarah lah, bagaimana Sultan Abdul Hamid itu diserang daripada segenap penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, untuk menjatuhkan sistem kekhalifahan. Sehingga akhirnya beliau jatuh lah. Dan akhirnya beliau jatuh dan diganti oleh Sultan yang selepas ni, tapi langkah yang sangat lemah lah. Sangat lemah. Jadi itu di antara faktor-faktor kejatuhannya. Bila mana adanya gerakan Yahudi itu dalam kerajaan Osmania itu sendiri. Yang dinamakan sebagai gerakan Yahudi Donme itu, ataupun itu nama itu. Yang menyebabkan kerajaan Turki waktu itu, kerajaan Osmania tidak lagi kita katakan dapat untuk menahan kemasukan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda masih lagi bersama dengan saya, Izzati Zakaria, sebagai host anda untuk rancangan podcast Radio IKIM, podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Alhamdulillah, kita hari ini bersamaan dengan 28 Februari 2024. Kita nak bincangkan tentang topik apa hari ini untuk pengetahuan anda semua. Pada minggu hadapan, pada tanggal 3 Mac 2024, kita sebagai umat Islam, kita akan memperingatilah peristiwa 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Untuk anda semua, untuk adik-adik yang mendengarkan rancangan podcast kita ni, sebenarnya dah 100 tahun dah berlalu kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, antara khilafah Islamiah yang terbesar yang telah menyebarkan Islam selama 624 tahun. Dan hari ini kita nak bincangkan sempena dengan 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah ini, apakah sebabnya, apakah puncanya, dan bagaimanakah negara-negara Islam perlulah berusaha untuk mengembalikan kembali khilafah Islamiah ini. Dan kita bersama dengan Al-Fadil Dr. Syamsul bin Muhammad Noor, iaitu panel tetap bagi segmen Tadabbur di IKIM FM, juga merupakan pengarah Akademi Al-Badar, akademi yang mengkaji kajian-kajian sejarah, kajian Turath Nusantara, dan juga beliau juga merupakan bekas pelajar di negara Turki. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz ke doktor kadang-kadang saya tersasul kan. Itulah. Jadi kita bawa panel yang cukup hebat hari ini untuk kita bincangkan, untuk kita sama-sama memperingati 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Dan sambil kita memperingati 100 tahun kejatuhan, kita juga nak mengenang kembali bagaimana orang kata bangkitnya kan. Islam pernah bangkit suatu ketika dahulu selama 625 tahun. 625 tahun. Dan juga telah orang kata menguasai lebih 30 buah negara. Islam pernah menakluk dunia ini sebenarnya. Jadi soalan yang saya suka nak ajukan kepada Ustaz, kepada Dr. Syamsul sebenarnya adalah mungkin dari sudut pandangan doktor selaku bekas pelajar di sana, dan juga yang juga mengkaji sejarah-sejarah sama ada di Nusantara ataupun di negara-negara Islam ini sebenarnya, mungkin doktor boleh ceritakan detik-detik kejatuhan khilafah Islamiah ataupun khilafah Utsmaniyah pada ketika itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa amma ba'd. Baik, yang saya hormati dari dikasih Puan Izzati Zakaria Baik, alhamdulillah, terima kasih kerana jemput saya dalam program ni. Ya, terima kasih untuk juga. bincang-bincangkan tajuk yang pada saya sangat menarik, iaitu mengenang 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Apakah peranan negara-negara Islam? Jadi ini satu tajuk yang sebenarnya di samping kita kata menarik, tapi dia menyedihkan kita juga. Ya, betul. Dia membawa satu kenangan kita terhadap satu empire yang cukup besar, Empire Utsmaniyah yang dulu menaungi umat Islam. Bermula daripada tahun 1299 sampai ke 1924. Macam mana yang Puan Izzati sebut tadi, 625 tahun. Dan itu adalah merupakan satu jangka masa yang cukup panjang,
Dan kita tahu hubungan di antara Kerajaan Osmaniyah dengan Nusantara, khususnya kita di Malaysia ini, Tanah Melayu ini sangat rapat. Ya, sehingga kan di antara kitab-kitab Jawi yang awal-awal dicetak yang di bawah Syekh Ahmad Al-Fatani, ya, yang merupakan pentasih kitab di zaman Osmaniyah, yang merupakan orang Nusantara, diberikan biayanya oleh Kerajaan Turki Osmaniyah. Jadi ini satu benda yang kalau kita lihatkan, sejarah tu sangat panjang dan sangat dekat kita dengan mereka. Ya? Sebab waktu tu dikatakan kita di Nusantara ni, ketika mana imam membaca khutbah, pada khutbah yang kedua, walaknya ataupun kita katakan sebagai doa kepada, kalau macam sekarang kita doa kepada Sultan lah. Waktu tu kita mendoakan kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan Osmaniyah. Sebab tu dari segi yang terakhir sekali, yang dikatakan yang terakhir yang mempertahankan maruah Osmaniyah tu. Lepas tu ada juga, tapi semua dalam keadaan yang kita katakan dah lemah. Dah lemah kerana beberapa perkara lah yang kita akan kaji dan kita akan bincangkan selepas ini. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, memang kita dengan Kerajaan Turki Osmaniyah merupakan satu, kita katakan, hubungan yang cukup rapat. Ya? Dan kita tahu sejak daripada awal lagi, ya, sejak daripada zaman Melaka lagi, kita memang ada mendapat ataupun kita ada hubungan dengan Kerajaan Turki Osmaniyah ni, ya? Sehingga bila kita diserang oleh Portugis pun pada tahun 1511 itu pun, Turki Osmaniyah telah cuba menghantar tentera mereka untuk memberi bantuan kepada pihak Melaka, tapi tak sampai. Mereka sampai di Aceh. Jadi sejarah telah menjadikan, sebab tu di Aceh dia ada kawasan perkampungan yang dikatakan asalnya daripada tentera Turki yang menetap di sana. Sampai sekarang dia ada keturunan di sana. Jadi ini nak tunjukkan rapatnya. Sebab dia, kalau kita tengokkan di sudut kekhalifahan ni dia ibarat macam ayah yang menaungi negara-negara Islam yang di bawahnya. Betul. Jadi bila kita ni ada ayah, apa-apa hal yang terjadi pada kita, ayah akan datang bantu. Jadi negara-negara kafir, negara-negara yang tidak Islam, tak berani nak buat apa-apa dekat negara Islam, sebab kita ada kekuatan yang kita katakan atas persaudaraan Islam tu. Kan? Tapi bila ayah dah tak ada, cuba bayangkan tahun 1924 jatuhnya Turki Osmaniyah tu. Di situlah bermulanya, kita katakan, zaman gelap bagi negara-negara Islam yang kemudiannya telah dipecah perintahkan ataupun divide and rule, atau kita katakan telah difaraidkan kepada negara-negara barat. Ya, macam Mesir kita tengok jatuh di bawah British, kan? Kemudian kita tengok negara-negara Balkan banyak jatuh di bawah France, di bawah Rusia. Negara-negara di Asia Tengah banyak di bawah Rusia. Ya, semuanya asalnya adalah daripada Kerajaan Osmaniyah. Yang kita tahu zaman Kerajaan Osmaniyah, Kerajaan Osmaniyah itu, kalau kita lihat dari segi pentadbirannya, bukan setakat Turki ada pada hari ini, tapi melebar sampai ke Urumqi, China. Kalau kita tengok dekat bahagian Eropah sampai ke Austria. Dan kalau kita tengok pada belahan yang di bawah ni sampai ke Hijaz, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis semua. Betul. Semua di bawah Kerajaan Osmaniyah sampai melebar ke utara Afrika, Mesir dan sebagainya. Jadi memang besar. Tapi lebih 30 negara ya? Lebih daripada 30 negara sebenarnya. Dan itu yang dapat kita lihat. Cuma yang kita tengok hari ini Turki lah. Tapi kalau kita peta Osmaniyah yang besar, luas sebenarnya dia punya peta dia. Tapi bila mana jatuhnya Kerajaan Osmaniyah, maka yang menjadi implikasinya adalah anak-anak di bawahnya itu biarkan dalam keadaan umpama anak-anak yatim yang kehilangan mak dan ayahnya. Jadi inilah ibarat dia, ya, yang kita kata implikasi daripada kejatuhan. Baik, balik pada apa yang kita bincangkan tadi. Kenapa boleh jatuh macam tu? Baik, sebenarnya kita tengok, nak cerita ni panjang lah. Cuma saya boleh nak ringkaskan macam ni. Yang pertama, sebenarnya memang dah menjadi satu, kita katakan, sunnatullah lah. Jadi kita katakan bahawa kebangkitan Kerajaan Osmaniyah tu awalnya adalah berdasarkan takwa. Berdasarkan keimanan, berdasarkan Islam. Persahabatan Islam itu sendiri, ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Di zaman Sultan Osman Ghazi, kan, kita tahu macam mana timbulnya
lambang bintang dan bulan tu sebenarnya adalah daripada mimpi Osman Ghazi yang ketika itu dia duduk di rumah gurunya Syekh Adaibali. Dia nampak bulan jatuh ke dadanya dan kemudiannya nampak pokok yang besar dan di atasnya itu nampak bintang-bintang. Maka di sinilah permulaan inspirasi untuk membuat bendera bulan dan bintang. Bendera Turki sekarang. Itulah bendera yang juga dipakai di Selangor, di Johor, di Terengganu sebab ada hubungan sebenarnya. Tapi nak cerita panjang, tapi kita ceritakan kemudiannya ada kaitan yang Turki Osmani menaungi kita juga, umat Islam Nusantara ni. Jadi memang asasnya adalah agama, asasnya adalah ukhuwah, asasnya adalah Islam dan kita tahu waktu peringkat awal Osman Ghazi ni ketika mana duduk bermalam di rumah gurunya Syekh Adaibali ni yang kemudian yang menjadi guru dan juga bapa mertuanya, dia nampak ada satu Quran dan dia sampai ke pagi dia tidak membaringkan dirinya. Dia duduk dengan begitu beradab kerana ada Quran di situ. Sebab waktu tu Quran tak macam kita, dia cetak dengan begitu meluas, dia tulis dengan tangan. Hanya rumah orang tertentu je ada Quran. Jadi jaga dia tak membaringkan diri dia kerana dia menghormati, tak nak kakinya terlunjur. Jadi kita nampak di situ ada adab. Betul. Dan di situlah asas kita dapat lihat macam mana kerajaan Osmaniyah itu dibina sampai ke peringkat zaman Sultan Mahmud Fatih, Sultan ke-7 yang membuka kota Konstantinopel. Yang kita tahu dia tak meninggalkan solat wajibnya, solat-solat sunatnya, solat-solat duhanya, dan dia adalah merupakan orang yang cukup kita katakan mempunyai pengetahuan dalam agama dan sebagainya. Seorang ulama. Dan di situlah kemudian dia memberikan keadilan kepada masyarakat. Baik, bila mana asas tu dah tak dijaga, iman, Islam, ketakwaan, ukhuwah Islamiyah, kesamarataan umat Islam tak dijaga, itulah bermulanya kejatuhan Kerajaan Osmaniyah. Dan dia jatuh tu daripada tahun daripada kurun yang ke-18 daripada zaman akhir-akhir Kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah 1757 tu sampailah kepada zaman sebelum Sultan Abdul Hamid yang kedua tu memang dalam keadaan yang sudah berlaku ketirisan akhlak, ketirisan harta wakaf Baitul Mal, ketirisan akidah, semua ada. Adakah itu juga disebabkan oleh khalifah atau pemimpin kat sini ni juga rakyat-rakyat ni? Memang adalah ada keterkaitan. Isu itulah. Jadi kalau kita tengok kan memang Nabi pun dah sebut kamu akan didatangi satu ketika nanti oleh musuh-musuh kamu seumpama anjing-anjing mengeronyok makanan dalam hidangan mereka. Maka sahabat pun tanya dengan Nabi SAW, anahnu qillah yawma izin ya Rasulullah, apakah kami itu berada dalam keadaan yang sedikit ya Rasulullah? Tapi Nabi mengatakan la bal antum kathirun walakinnakum wasa'un ka wasa'il sail. Kamu tu ramai, tapi ramai kamu tu seumpama buih-buih di lautan. Dan saya tak ada maksudnya di waktu tu tak ada kekuatan, walaupun ramai tapi tak ada kekuatan. Dan di waktu itu musuh-musuh ni tak rasa takut pada kamu, sedangkan kamu takut kepada musuh dan kamu ditimpa dengan satu penyakit iaitu al-wahan. Cinta. Jadi sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah yang dikata wahan tu? Hubbud dunya wa qaratul maut. Yang dikatakan al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Bila benda ni ada dalam peringkat kenegaraan, dalam peringkat kekhalifahan, bila benda tu ada saja, mulalah berlaku ketirisan akidahnya, akhlaknya, dan di situlah bermulanya kejatuhan Osmaniyah. Masya-Allah. Jadi kalau kita lihatkan itu yang pertama. Sebab asas sultan-sultan yang terdahulu adalah asasnya takwa. Tapi bila dah masuk ke zaman pemodenan 17 zaman yang 17 ke atas ni, maksudnya kurun ke-18, betul. Dah mula nampak ke Eropah. Dah mula nampak ada unsur-unsur, ada unsur-unsur mewah. Di situlah kemudiannya jatuh Kerajaan Osmaniyah. Jadi itu di antara sebab lah, itu yang pertama. Kemudian memang ada isu dalaman, sesama pemimpin, perebutan jawatan. Kemudian juga isu luaran, di mana kalau kita lihatkan di zaman itu dah mula ada gerakan untuk menjatuhkan Kerajaan Osmaniyah di negara-negara yang mereka tawan ataupun yang ditakbir oleh mereka. Khususnya di negara-negara Balkan ataupun di negara Arab. Dah mula orang Arab dia dengan slogan Arab mesti
diperintah oleh orang Arab. Dan kemudiannya Orang kata resis lah kan. dan tekanan daripada Yahudi antarabangsa untuk mereka itu mendapatkan Baitul Maqdis, untuk mereka Baitul mendapatkan Maqdis. Jerusalem tu, untuk mereka duduk di situ. Okey. Jadi yang memang menarik tu. itu memang ada tersebut dalam sejarah lah. Gerakan Freemason itu memang menekan Kerajaan Osmaniyah untuk mereka mendapatkan tanah di Jerusalem untuk mereka duduki. Okey. Itu dia punya sejarahnya lah kan. Dari segi kenapa Antara ada faktor kejatuhannya. Dan di waktu itu memang Turki disebabkan dia terlibat dalam peperangan dunia pertama, ada peperangan dengan kita katakan empire Rusia kan, Austria-Hungary dan sebagainya, menyebabkan Turki ni banyak hutang. Banyak hutang. Negara-negara luar. Disebabkan nak membiayai peperangan. Yang itu yang mengikat mereka, yang akhirnya menyebabkan mereka itu kita katakan terikat dengan hutang luar. Okey. Yang menyebabkan mereka terpaksa akur dengan tekanan-tekanan daripada budaya daripada luar. Daripada Barat lah. kita katakan tycoon perniagaan barat lah. I see. Jadi itulah antara sebabnya kalau kita dengarkan pun macam tadi banyak sebenarnya faktor-faktornya. Antara yang menarik itu tadi bila Dr. Syamsul terangkan adanya unsur-unsur ataupun adanya orang kata ajaran-ajaran daripada mereka barat ni yang cuba untuk menjatuhkan. Antaranya Freemason tadi kan, gerakan-gerakan daripada Yahudi antarabangsa ni untuk menjatuhkan khilafah Uthmaniyah itu sendiri. Dan juga doktor sebutkan tentang mereka berebut untuk Baitul Maqdis itu sebenarnya. Jadi nak katanya perebutan Baitul Maqdis itu kita masuk bab situ pula kan. Maksudnya perebutan Baitul Maqdis itu sebenarnya dah berlaku berkurun lamanya. Betul. Sejak daripada kejatuhan khilafah Uthmaniyah itu tadi. Jadi sebenarnya saya tertarik nak tanya kepada Dr. Syamsul. Tapi kita nak minta doktor untuk jawab selepas ini. Tapi soalan ni saya lontarkan dahulu supaya mereka yang mendengarkan boleh terus setia dengan rancangan kita. Jadi menurut pembacaan saya yang agak terhad ini, ada juga saya baca tentang ada gerakan ataupun ajaran Yahudi yang diketuai oleh mereka yang dinamakan Shabtai Zivi, seorang yang murtad ini. Adakah ia menjadi salah satu faktor jatuhnya kejatuhan khilafah Islamiyah ni? Seperti mana yang doktor sebutkan tadi, bila adanya gerakan-gerakan Yahudi, gerakan-gerakan Freemason, adakah ini terkait dengan insan yang bernama Shabtai ini? Itu dia yang kita nak tahu. Jadi kepada anda semua yang juga nak tahu, yang nak dengar lagi dengan lebih lanjut tentang faktor ataupun punca kejatuhan khilafah Islami ataupun khilafah Uthmaniyah ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke rancangan podcast Sit and Seek. Terima kasih buat anda semua yang setia bersama dengan saya Izzati Zakaria sebagai hos anda, dan juga bersama dengan kita punya panel yang cukup hebat. Kita bawakan pada hari ini pengarah Akademi Al-Badar, pusat kajian yang mengkaji tentang kajian-kajian sejarah dan juga turas Nusantara, iaitu Dr. Syamsul Muhammad Noor. Tadi kita dah pun bincangkan banyak benda, keterkaitan antara negara Turki dan juga Nusantara, khususnya kita juga Malaysia pun terlibat juga, bagaimana adanya pembentukan, bukan pembentukan, maksudnya adanya bendera Turki itu sendiri yang bulan dan bintang diinspirasikan oleh, bukan terinspirasi daripada mimpi Usman Ghazi itu, dan dibawa pula bulan dan bintang itu ke bendera-bendera di Malaysia. Ada kaitannya sebenarnya, tapi bak kata doktor banyak tu kalau nak cerita kan, panjang. Cumanya tadi di hujung round kita yang pertama tadi, doktor ada sebutkan tentang antara faktor kejatuhan khilafah Uthmaniyah ini adalah adanya gerakan-gerakan luar ataupun gerakan-gerakan daripada Yahudi antarabangsa yang membuat satu gerakan untuk menjatuhkan khilafah Uthmaniyah ni. Dan antaranya yang saya bertanyakan kepada doktor sebentar tadi, adakah gerakan ini diketuai ataupun diasaskan ataupun dimulai oleh insan yang bernama Shabtai Zivi ni. Jadi mungkin doktor boleh terangkan. Silakan doktor. Terima kasih Puan Izzati. Sebenarnya susuk tubuh Shabtai Zivi ini dia bermula pada kurun yang ke-17, 1620 lebih lah. Dia ini sebenarnya adalah merupakan seorang rabai Yahudi yang masuk ke dalam Islam, dan kemudiannya dia cuba mengembangkan pemahaman dia yang mengatakan dia itu adalah merupakan Isa Al-Masih. Dia akan memimpin orang Yahudi untuk mendapatkan kekuasaan di dunia.
Jadi itu memang kita tengok salah satu pengaruh lah yang kemudiannya besar, ya, dan mereka inilah kemudiannya digelarkan sebagai Yahudi Dunnamah itu, yang menjadi asal usul kepada Mustafa Kemal ataupun dalam bahasa Turki dinamakan Donme. Donme itu maksudnya kembali. Dia kembali kepada agama dia lah, ke agama Yahudi. Cuma senang kita bincangkan atau kita bagikan definisi untuk mereka ni adalah mereka yang sebenarnya nampaknya Islam, tapi dalamnya mereka itu mereka munafik dan memberi walak kepada perjuangan Yahudi dalam bangsa sendiri. Sebab memang mereka memerlukan tanah, khususnya di Jerusalem, di Baitul Maqdis, dan mereka menjadikan itu matlamat utama mereka untuk membina sebuah negara untuk orang Yahudi. Itu bermula, ideanya itu sebenarnya daripada Sabbatai Sirin lah, pada kurun yang ke-17, dan kemudian disambung oleh Theodor Herzl pada kurun yang ke-19 dengan bukunya lah, Negara Yahudi, The Jewish State, yang kemudiannya direalisasikan perkara itu oleh muktamar-muktamar yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka telah bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II untuk mereka memberikan pampasan, andai kata Baitul Maqdis itu diberikan kepada mereka, dan mereka akan langsaikan hutang Turki di luar dengan sekiranya diberikan Baitul Maqdis itu kepada mereka. Jadi ada terikatlah dekat situ. Cuma di waktu itu Sultan Abdul Hamid mengatakan bahawa sesungguhnya ini bukanlah urusanku, sebenarnya ini adalah merupakan hak untuk umat Islam semuanya, dan kamu tidak akan dapat ianya itu selagi aku hidup. Jadi kalau kamu nak akan Baitul Maqdis ni, langkah mayat aku dulu. Masya Allah. Itu yang disebutkan oleh Sultan Abdul Hamid II, mempertahankan akan Baitul Maqdis tidak jatuh ke tangan Yahudi. Tapi sebenarnya kita katakan tadi pengaruh dan juga gerakan itu akhirnya menyebabkan Turki jatuh. Dan memang kita tahu lepas itu banyak dalam pentadbiran Sultan Abdul Hamid II ini, terdapat kita katakan gerakan-gerakan yang dimasuki oleh mereka untuk menjayakan ideologi mereka. Termasuklah yang dikatakan mereka itu masuk ke dalam Jamiah Ittihad Betaraki ataupun Congress of Union and Progressive, yang dikatakan satu parti yang di waktu itu membawa pembaruan. Dan memang asalnya Sultan Abdul Hamid II ni memang menghantar golongan orang muda ni untuk pergi ke barat untuk belajar, tapi digunakan oleh golongan yang tertentu untuk melatih mereka itu membawa ideologi barat tu masuk ke dalam kerajaan Turki Osmania, sehingga lahirnya apa kita namakan sebagai Young Turks. Memang asalnya Young Turks tu memang asalnya daripada Sultan Abdul Hamid, tetapi kalau kita lihatkan memang digunakan balik untuk menentang dia, sehingga akhirnya mereka ni masuk ke dalam pemerintahan dan membawa idea-idea barat, dan idea untuk menggulingkan sistem kekhalifahan. Jadi itu antara satu faktor yang menyebabkan kita katakan bagaimana kerajaan Osmania itu jatuh. Itu di antara penyebabnya bila ada di Young Turks ni. Sedangkan Sultan Abdul Hamid menghantar mereka untuk belajar, merisik cara belajar di sana. Dan itu juga gerakan Pan-Islamisme di zaman Sultan Abdul Hamid memang pada awalnya adalah untuk menggabungkan idea-idea pembangunan di negara Islam, tapi digunakan oleh setengah reformis hingga akhirnya itu dibawa untuk menentang balik Sultan Abdul Hamid II. Jadi ini satu benda yang perlu kita lihat sejarah lah, bagaimana Sultan Abdul Hamid itu diserang daripada segenap penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, untuk menjatuhkan sistem kekhalifahan, sehingga akhirnya beliau jatuh lah. Dan akhirnya beliau jatuh dan diganti oleh Sultan yang selepas ni, tapi langkah yang sangat lemah lah. Sangat lemah. Jadi itu di antara faktor-faktor kejatuhannya. Bila mana adanya gerakan Yahudi itu dalam kerajaan Osmania itu sendiri, yang dinamakan sebagai gerakan Yahudi Donme itu ataupun Dunnamah itu, yang menyebabkan kerajaan Turki waktu itu, kerajaan Osmania tidak lagi kita katakan dapat untuk menahan kemasukan mereka. Dan pada kurun yang ke-19, gerakan Yahudi Donme ni, mereka menguasai perniagaan tembakau, dan juga perusahaan-perusahaan berat di Turki, yang menyebabkan di waktu itu sudah ada
orang kata apa, kita katakan pemikiran sekularisme untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Osmaniyah. Dan di situlah sebenarnya dia membawa kepada nanti kita tengok Kemalis lah, Mustafa Kemal Atatürk, ideologi Mustafa Kemal Atatürk yang dia punya pandangannya itu perlu dipisahkan agama dengan kehidupan. Sekularisme itulah. Jadi kiranya daripada sekularisme itulah munculnya Kemalism tu. Jadi memang di air zaman Osmaniyah itu memang Turki sentiasa berperang dan di waktu itu kemiskinan sangat mencengkam orang Turki, dan di waktu itu serangan daripada barat, daripada Eropah pun bertalu-talu yang menyebabkan berlaku krisis tekanan ekonomi di kalangan rakyat Turki. Dan kita tahu perang Gallipoli yang di waktu itu British dan France datang untuk menawan Istanbul, dan di situlah kemudiannya Kemal Atatürk datang dan menahan mereka. Akhirnya beliau dinobatkan sebagai hero. Jelas. Jadi dia punya jasa tu daripada sudut nasionalis lah Turki, dia sebagai hero lah. Tapi bila kita tengok dari sudut Islamnya pula, bila mana dia menjatuhkan kekhalifahan yang sebelum itu diamanahkan kepada dia untuk menaikkan, dia pula membuat kita katakan pemisahan di antara agama dan juga kehidupan masyarakat, sampai di waktu itu seluruh tulisan Arab diharamkan dan ditukar aksaranya kepada aksara Romanized, yang menyebabkan kat situ buta kita kata buta huruf ni menjadi 100% lah. InsyaAllah. Disebabkan mereka dah tukar. Orang dulu dia baca dengan tulisan Arab. Kita nama Osman Leja lah. Maksudnya bahasa Turki lah. Bahasa Turki yang ditulis bahasa Arab kita jauhi lah kan. Tapi bila mana dah diharamkan, tukar 100% bila ditukar kepada aksara Romain, menyebabkan orang dahulu tak boleh baca apa yang ada kat sana. Orang yang waktu tu tak boleh baca apa yang ada dekat zaman Osmaniyah, menyebabkan ilmu tu terputus. I see. So butuh huruf jadi 100% lah. Jadi semua ajaran sains, matematik, ajaran tentang mereka tak dapat sambung ke generasi yang selepas ni. Bila mana di antara sebabnya lah tulisan itu telah diubah. I see. Dan kitab-kitab Osmaniyah tu dibakar. Sebab maksudnya nak katanya pertama Kemal Atatürk ini apabila dia telah berjaya orang kata mendapatkan semula Turki tu kan, mendapatkan Turki lah, menukar Turki kepada Republik lah. Kepada negara Republik itu, dia betul-betul nak jadikan rakyat di situ tak tahu sejarah lampau kan, ibaratnya macam tu. Dan azan kemudiannya ditukar daripada Arab ditukarkan kepada Abbas. Tak lama lah, period tu tak lama. Dan kemudian semua nak dibahasakan dalam bahasa Turki, sampaikan Fatihah sembahyang pun dengan bahasa Turki. Walaupun difahamkan sebenarnya Kemal Atatürk itu sendiri sebenarnya adalah Muslim kan sebenarnya. Dia Muslim, tapi Muslim yang kita kata dia daripada orang yang ajaran yang Syabatai tadi. Syabatai. Dan ada juga satu pandangan juga yang mengatakan beliau ni juga adalah merupakan seorang Alevi. Alevi ni maksudnya kelompok Syiah yang ada di Turki. Masya-Allah. Okey. Dan kelompok Kemal Atatürk ni kelompok mereka ni kalau di Turki, kalau zaman saya belajar dulu lah, tahun 92 mereka ada 20 juta. Okey. Kaya akhirnya. Maksudnya 20 juta pengikut. Banyak. Maksudnya kalau Turki tu, kalau kita kata 70 juta, 1/3-nya Alevi lah. InsyaAllah. Jadi dalam Alevi ni, kalau kita tengok mereka ni ada mempunyai pemahaman, mereka macam Syiah, tetapi Syiah pun tak mengaku mereka ni Syiah, tapi mereka mengaku mereka Alevi. Golongan Alawiyah lah, tapi dalam bahasa Turki nama Alevi. Masya Allah. Jadi ada pendapat mengatakan demikian, yang dia ni adalah merupakan Alevi, dan juga tokoh dari Alevi yang menyebabkan dalam Alevi ni dia boleh untuk menukarkan Tuhan tu kepada pemimpin dia. Macam apa yang berlaku di Syria, macam apa yang berlaku di Syria lah, yang dikatakan Syiah di sana tu, dia kata la ilaha illa bashar kan, betul, tidak ada Tuhan melainkan lah kan. Sama juga mereka berlaku di Turki sebenarnya. Mereka masih ada lagi sampai sekarang. Sekarang ada. Sampai sekarang. Jadi kalau kita tengok kan, sebab tu patung-patung Kemal Atatürk tu dibina di seluruh negara. Disebabkan oleh ajaran Alevi. Ajaran yang kita katakan Alevi tadi. Alevi, insyaAllah. Kalau ikutkan kalau sejarah tu Doktor, kalau Syabatai itu tadi,
dengan Kamal Atatürk tu tempoh masa dia agak lama kan sebenarnya. Dalam berapa tahun tu? Syah Batavia ni dia meninggal tahun 16 lebih lah, 70 lebih kan. Kemudian Atatürk tahun 1881 dia lahir. 1881. 1938 dia meninggal lah. Jadi memang ada gap ke masa masa jauh yang kita katakan panjang. Betul. Tapi daripada rentetan itulah. Daripada maksudnya nak katanya walaupun dalam jangka masa yang panjang itu, tetapi pengaruh ataupun budaya yang dibawa oleh Syah Batavia itu tadi masih lagi diikuti. Termasuklah diikuti oleh Kamal Atatürk. Memang ada pemahaman Alevi itulah. Di Turki itu memang mereka ni kita katakan membawa pemahaman yang agak berlainan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, betul. Sampai mereka mempertuhankan pemimpin mereka sendiri. Okey, itu kita dah masuk perbincangan yang cukup hangat ya. Perbincangan cukup menarik saya rasa kan. Dan saya tertariklah nak tanya kan, adakah keadaan rakyat ataupun orang Islam pada ketika itu di Turki, adakah ini juga mempengaruhi akidah mereka di sana kan, disebabkan oleh mereka menganggap Kamal Atatürk ini sebagai perwira mereka yang telah menyelamatkan negara Turki daripada tekanan-tekanan budaya barat dan sebagainya. Macam tadi Ustaz cerita, Dr. Syamsul cerita bagaimana negara Turki ini ditekan, adanya berlakunya tekanan krisis ekonomi dan sebagainya, menyebabkan Turki ini banyak terikat dengan negara-negara barat. Dan soalan yang saya nak ajukan kepada Dr. Syamsul, mungkin saya akan ajukan selepas ini kan, dan minta untuk Doktor menjawab jugalah, adakah ini menjadi kesan yang besar kepada rakyat ataupun orang Islam pada ketika itu? Apa jadi dengan orang Muslim pada ketika itu apabila Turki itu diambil alih oleh Kamal Atatürk yang kita katakan sebagai Ustaz Donme itu tadi kan, ajaran Donme itu tadi. Jadi kepada anda semua yang nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, anda telah pun kembali bersiaran bersama saya Izzati Zakaria di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Kita pada hari ini kita membincangkan tentang 100 tahun kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Itu dia, iaitu Khilafah Islamiah yang terbesar dan terlama lah. Memang selama 625 tahun Islam pernah memerintah dan juga menakluk dunia ini. Pada tanggal 3 Mac 1924 sebenarnya pada tanggal tarikh sebenar jatuhnya Khilafah Uthmaniyah itu sebenarnya. Tadi kita dah pun dengarkan daripada Dr. Syamsul menceritakan tentang faktor ataupun punca-punca menyebabkan kejatuhannya, antaranya adalah adanya gerakan-gerakan Yahudi, dan doktor juga menceritakan tentang bagaimana keadaan di Turki itu sendiri. Dan soalan saya kepada Dr. Syamsul tadi sebentar tadi adalah bagaimana sebenarnya keadaan umat Islam di Turki pada ketika kebangkitan, bukanlah orang kata kebangkitan, bila mana Kamal Atatürk itu yang kita tahu dia adalah seorang yang Muslim tapi Donme, macam itulah. Orang Yahudi yang macam itulah fahaman Donme-nya. Dan ada juga doktor kongsikan tadi Kamal Atatürk ini juga ada fahaman apa tadi? Alevi. Susah lah sebutnya kan. Alawiyah tu kan. Mungkin doktor boleh kongsikan keadaan umat Islam pada ketika itu. Baik, kalau kita lihat memang zaman itu adalah merupakan zaman di mana Islam tu masih kuat. Bila mana kerajaan Uthmaniyah itu sendiri, walaupun di peringkat kekhalifahannya, sebab kerajaannya itu memang banyak berlaku compang-campingnya, berlaku kekurangannya, tapi mereka masih lagi menjaga agama itu untuk diamalkan. Masjid-masjid masih lagi dibuka, tempat-tempat pengajian masih lagi banyak, Masya Allah. dan masih lagi dijaga syariat Islam. Cuma bila Mustafa Kamal Atatürk dia telah menukar negara Turki itu kepada republik, memang dia lebih mengutamakanlah dasar-dasar barat, dan juga dia telah memperkenalkan dasar-dasar republik lah yang telah disusun. Dan di situ kita nampak memang sangat kita katakan menutup ruang lah kepada Islam itu untuk terus berkembang. Sebab dulu kalau kita lihatkan peringkat awal, Turki adalah untuk umat Islam.
Betul. dan kerajaan Osmaniyah adalah merupakan khadam untuk umat Islam. Mm-mm. Tapi bila pemahaman Mustafa Kemal Atatürk, Turki untuk Turki, kan? Jadi bila Tak ada untuk orang lain. tak ada untuk orang lain, so itu yang diubah balik identiti itu, see. diubah identiti itu supaya menjadi satu identiti yang dikatakan Turki. Dan sebenarnya krisis identiti ni berlaku sampai sekarang. Masya Allah. Waktu saya di sana pun memang kita melihat dengan jelas krisis identiti ni. Sebab kalau orang Turki yang dirasakan dia tu orang yang betul-betul mewarisi sejarah keagamaan Islam, mereka akan pertahankan pribadi dan juga identiti Muslim itu. Tetapi kalau masih ada lah di sana. Tetapi kalau mereka yang rasa yang kecewa dengan kerajaan Osmaniyah di akhir-akhir itu, dan mereka merasakan tak perlu lagi berpegang pada Islam, dan perlu pada kemajuan dan juga sesuatu yang kita namakan Barat itu, so mereka akan rasa dan mereka akan tunjukkan sikap kebaratan mereka. Malah mereka akan jadi lebih barat daripada Barat. Jadi orang Turki ni hanya yang pergi Turki saja yang tahu. dia macam ni lah kita katakan. Kalau yang putih tu putih, yang hitam tu hitam, yang tengah-tengah kelabu tai anjing tak ada. Memang yang jahat tu jahat lah. Baik lah. Kalau yang baik tu, yang Islam tu kita hitam betul lah kan. Tapi yang kalau yang hitam tu memang maksudnya yang betul-betul dia rasa dia tu Barat, dia akan cuba untuk buat sesuatu yang nak menunjukkan dia Barat. Jadi yang tengah-tengah tu yang dia kata kelabu, grey area ni kan. Jadi kita tak nampak sangat kat sana. Okey. Jadi memang berlaku krisis identiti. Okey. Di sana. Disebabkan pertukaran itu pertukaran daripada Khalifah Islam kepada Republik. Dan memang di zaman itu memang yang mempertahankan akan keislaman mereka teruslah dengan keislaman mereka. Tapi mereka ditekan lah. Tapi yang bersetuju dengan kerajaan yang baru, so mereka rasa terbebas lah. Jadi kalau dulu mereka selesa dengan apa yang kalau dulu perempuan kena berhijab, contohnya kena pakai tudung. Zaman Mustafa Kemal Atatürk dibuka. Kalau zaman Osmaniyah kita tahu pegawai-pegawai atasan semua minum arak, tapi tertutup, tersembunyi. Tapi zaman Mustafa Kemal Atatürk diminum oleh orang ramai. Terbuka. Suka hati nak semayang ke tak semayang, itu soal peribadi. Jadi ini benda tu kita katakan dah menjadi satu benda yang melata di zaman tu. Jadi dia sebenarnya membawa kepada satu krisis hilang identiti sebagai orang Islam. Kerana nak menimbulkan identiti sebagai orang Turki. Sebab dia kata Turki adalah untuk Turki. Turki. Jadi ini yang berlakulah ketika mana berlakunya kita katakan perubahan daripada kekhalifan Islam Osmaniyah yang kita katakan 625 tahun tadi, ya, kepada negara Republik yang mereka telah bina. Masya-Allah. Dan kekal lah sampai hari ni. Dia punya dan adalah krisis itu masih berlaku sampai sekarang. Kita kata dah 100 tahun ni masih lagi. Dan bila kita tengok presiden sekarang ni memang pro-Islam, Recep Tayyip Erdogan tu, dan kita dapat merasakanlah aura Sultan Abdul Hamid kedua tu. Masya-Allah. Bila mana masjid-masjid dibuka, kan, bila Hagia Sophia dah dijadikan masjid, kan. Setelah berapa lama? Lama tu, kan. Kalau zaman saya tahun 92 tu, zaman Turgut Özal, zaman Menderes, Tan Sri Jilan, masih lagi rasa sekularisme tu. Kita belum rasa lagi. Kan. Tapi kalau kita pergi ke Turki hari ni, zaman sekarang, dia rasa macam dia nampak aura Sultan Abdul Hamid kedua tu. Masya-Allah. Kan. So yang nak tanya tu kepada Dr. Syamsul sendiri, adakah bila dah cerita tentang kejatuhan, dah cerita tentang apa faktor-faktor punca-punca, jadi apakah peranan negara-negara Islam, khususnya negara Turki itu sendirilah sebagai our big brother? Macam tadi di awal segmen tadi Dr. Syamsul ada sebutkan yang Turki ni dah menjadi sebagai bapa kepada khilafah Islamiyah, yang di mana ada anak-anak negara-negara Islam di bawah tu. Bila bapanya jatuh, maka jatuh jugalah anak-anak di bawahnya. Mungkin doktor boleh jelaskan peranan negara Islam ataupun negara Turki itu sendiri. Silakan doktor. Baik. Memang kita nampak hal tuju Turki dan hasrat Turki itu sendiri dalam nak membina kembali legasi kekhalifahan ni, kan? Betul. Dan kita nampak macam mana secara tak langsung pun memang Turki daripada dulu lagi memberikan bantuan yang tak putus-putus terhadap perkembangan Islam, khususnya di Asia Tengah. Di negara Tan tu, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan. Dan memang mereka itu mendapat sokongan daripada Turki secara terus dan secara konsisten lah. Secara bantuan
moral dan juga keuangan. Ya? Dan kalau kita pergi ke negara-negara itu, memang sampai hari ini kita akan nampak masjid-masjid itu memang samalah macam apa yang ada kat Turki, dan banyak daripada mereka itu memang mendapat pendidikan di Turki. Jadi memang Turki memang kita nampak dia cuba mengekalkan legasi kerajaan Osmaniyah itu, tapi untuk peringkat sekarang yang kita nampak masih lagi tapak dia di awal lah. Cuma kalau di Central Asia mereka dah kuat. Mereka dah kuat. Kita nampak kekuatan. Kekuatan sebab bahasa pun lebih kurang. Kalau kita pergi ke Azerbaijan, kita pergi Turkmenistan, itu memang kita katakan keturunan mereka, macam Uzbekistan kan. Jadi memang negara-negara tu memang kalau segi Islamnya kita akan nampak mereka itu akan memang Islam pergi ke Turki. Kita nampak abang ni ke Turki lah. So itu dia punya pin punya sumber tu memang ke Turki. Jadi untuk negara-negara itu kita nampak lah. Cuma bila pada zaman sekarang ni, zaman Presiden yang sekarang ni, dia nak pergi kembang balik ke Nusantara, kita nampak lah kesan pada usaha tu lah. Dan juga kita nampak lantangnya Presiden untuk menyuarakan tentang hak-hak orang Islam. Contohnya apa yang berlaku di Palestin. Sama dengan apa yang kita suarakan. Cuma yang nampak canggungnya ialah pada negara-negara Islam yang lain. Khususnya di Timur Tengah. Kita tahu memang Timur Tengah ni ibarat kita katakan di zaman Osmaniyah dulu, mereka ni keluar secara revolusi. Kan? Yang dikatakan Thawrah Arabiyah Kubra tu lah, yang dikatakan revolusi besar bangsa Arab tu sehingga akhirnya menyebabkan Mekah, Madinah semuanya terpisah lah daripada Osmaniyah dengan janji-janji daripada British. Kan? Yang diketuai di waktu itu oleh Sharif Hussein, ataupun yang menjaga Mekah, tapi akhirnya mereka kena tipu lah dalam sejarahnya. Sehingga akhirnya dapat junta saja. Kan? Jadi dan kita nampak dah benda sekarang. Kita nampak sekarang ni yang Timur Tengah ni memang orang kata terasing sikit. Menolak. Reluctant dengan apa yang berlaku. Dengan apa yang berlaku di Turki tu. Sebab memang sejarah mereka keluar daripada awal. Dan sampai sekarang. Sekarang ni mereka masih lagi nampak macam dengan pandangan mereka. Terasing lah. Sebab dia bila timbulkan Asabiyah ni, kita akan pecah lah. Turki untuk Turki, Arab untuk Arab, Melayu untuk Melayu, habis. Jadi ukhuwah Islamiyah tu dah tak nampak. Jadi itu sebenarnya teras. Takwa ukhuwah Islamiyah tu adalah teras untuk membina kembali kerajaan Osmaniyah tu. Tapi bila itu dah tak ada, masing-masing nafsi-nafsi, masing-masing tengok diri sendiri. Jadi ini yang menyebabkan perpecahan berlaku, dan akhirnya kita makin lemah lah. Sedangkan Barat semakin lama semakin kuat. Semakin kuat tu betul-betul kita juga sebenarnya. Dengan apa yang mereka ada, kemajuan dari segi teknologinya, sains, dari segi ekonominya, menyebabkan kita ketinggalan. Jadi inilah benda yang disebutkan oleh Syed Nursi lah. Saya ingat Syed Nursi pernah dia pada zaman Syed Nursi yang melawan Ataturk di zaman dia, sampaikan beliau itu dipenjara sepanjang umur hidupnya. Dia sebut 3 perkara yang menyebabkan Turki itu dan seluruh umat Islam ni lemah. Ada 3 faktor. Yang pertama dikatakan Jahil League, yang keduanya Fakir League, yang ketiganya Air League, terlepas Turki lah. Apa tu? Pertama, yang menyebabkan negara-negara Islam terlemah ialah pertama sekali adalah kejahilan. Ya. Yang keduanya adalah kefakiran. Dan yang ketiganya adalah pemecahan. Bila kita berpecah sama sendiri, itu yang menyebabkan kita lemah. Jadi kata pada zaman Syed Nursi, nak kembalikan balik kerajaan Osmaniyah ni, kena buang 3 perkara ni. Jangan jahil, maksudnya belajarlah ilmu tentang akhirat ke, tentang dunia ke, apa saja. Yang kedua, jangan miskin, kena kaya. Dan yang keempat, yang ketiganya, jangan berpecah, bersatulah. Yang mana itu yang sekarang ni kita sedang, itulah benda yang kita hadapi nampak sekarang. Betul. Jadi dan kejahilan pun makin lama makin kita nampak juga sekarang ni kan. Masya Allah, itu dia. Mungkin di hujung-hujung racaan kita ni, mungkin Dr. Syamsul ada sedikit orang kata kata-kata hikmah lah, kata-kata hikmah ataupun ulasan yang boleh diberikan kita sebagai khususnya orang Islam yang duduk kat dalam negara-negara Islam ini. Apa yang sebenarnya kita perlu buat, tak dalam aspek ataupun kapasiti negara, dari sudut kapasiti kita sebagai Muslim itu sendiri, Ustaz, macam mana? Baik, dalam hal ni kita ambil lah apa yang disebutkan oleh setengah pihak hukama kita. Yang dia katakan kebenaran itu
kalau tanpa adanya nizam ataupun pentadbiran akan dikalahkan dengan yang batil itu. Dia mempunyai pentadbiran yang teratur. Jadi al-haq bil nizam sayaghlabu al-batil bin nizam. Bahawa kebenaran walaupun dia benar tapi tidak berperaturan, tidak ada disiplin, dia akan dapat dikalahkan oleh yang batil, yang berdisiplin, yang berperaturan. Jadi kita orang Islam, kita kena kembali kepada niat asal kita untuk melihat sistem kekhalifan Islam itu tertegak sebagaimana yang dalam hadis Nabi SAW lah, bahawa akan berlakunya di akhir zaman itu satu keadaan di atas manhaj kenabian. Maka di situlah kembali kita kepada niat kita untuk menyatukan balik umat Islam ni tanpa adanya kepentingan-kepentingan peribadi. Menolak kepentingan peribadi. Dan apa yang disebutkan oleh Syed Nursi itu kita kena renungkan betul-betul dan kena amalkan betul-betul. Buang kejahilan, kita buang kefakiran dan juga jangan ada perpecahan. Masya Allah, itu dia kan. Disiplin itu yang penting sebagai orang Islam. Disiplin maksudnya nak kata bila tuntut ilmu, berdisiplin dalam menuntut ilmu kan. Bila bekerja, berdisiplin dalam bekerja. Dan juga 3 pesanan daripada Syed Badi'uz Zaman Syed Nursi itu tadi. 3 perkara yang dikatakan oleh beliau adalah kita perlu elakkan apa tadi? Yang pertama kejahilan, yang kedua kefakiran, dan yang ketiga adalah perpecahan. Itu dia nak katanya punca kepada kejatuhan ini yang utamanya adalah perpecahan lah yang kita nampak daripada diskusi kita pada hari ini kan. Dan yang seterusnya adalah kita punya orang kata keyakinan kita sendiri, etikat kita. Dan banyak sebenarnya yang kita dapat dan banyak juga sebenarnya yang saya rasa saya nak tanya. Banyak yang sebenarnya bila dah bincang ni, banyak sebenarnya persoalan yang saya rasa banyak lagi yang tak tanya. Cuma macam itulah kita kata adat masa itu mencemburui kita. Mungkin kita akan adakan siri yang kedua tentang topik kita pada hari ini, adalah 100 tahun kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Tujuan siri ini diadakan bukanlah untuk kita bergembira di atas kejatuhan ini, tapi untuk kita sama-sama belajar menginsafi, kita sama-sama muhasabah apa yang kita sebenarnya orang Islam perlu lakukan, khususnya kita sebagai orang Islam dan juga pemimpin-pemimpin sebagai pemimpin apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Jadi semoga perkongsian kita pada hari ini yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Dr. Syamsul, itulah pengarah Akademi Al-Badar, dapat kita renung-renungkan dan dapatlah kita muhasabah sama-sama untuk kita terus menjadi seorang Muslim yang berjaya, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Kita bertemu lagi InsyaAllah di hari Rabu, setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Kita akan bersiaran di YouTube page, di Facebook dan juga di Spotify. Kepada anda semua yang masih lagi belum ikuti kami, sila ikuti kami di seluruh digital platform yang kami ada. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.